Selamat datang ke YP Classroom. Saya Puan Yap. Hari ini kita akan bincangkan biologi bagi tingkatan 5, bab 4, pembiakan dan pertumbuhan. Kita akan tumpukan kepada subtopik 4.1 pembentukan gamet. Pada akhir subtopik ini, anda akan menerangkan keperluan organisma untuk membiak, menyatakan jenis pembiakan, menerangkan keperluan pembentukan gamet, menghuraikan pembentukan sperma dan ovum dalam manusia dan membandingkan pembentukan sperma dan ovum. Baiklah, mari kita mulakan. Mengapakah perlu pembiakan? Jawapannya, organisma perlu membiak untuk menghasilkan anak. Ini akan menambah bilangan anak dan menambahkan saiz populasinya. Seterusnya, membiak dapat menjamin kesinambungan spesies untuk mengelakkan sesuatu spesies daripada mengalami kepupusan. Dan ketiga adalah jin individu dapat diturunkan daripada satu generasi ke satu generasi. Masih ingatkah jenis-jenis pembiakan yang kita belajar? Di tingkatan 3, kita telah mempelajari pembiakan seks dan pembiakan aseks. Bagi pembiakan seks, dia melibatkan penghasilan gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk zigot yang diploid. Zigot ini kemudian akan membentuk individu yang baharu. Sel dalam organ pembiakan akan mengalami pembahagian meiosis untuk menghasilkan gamet yang haploid. Kalau kita perhatikan gambar rajah di sebelah kanan ini, individu perempuan yang diploid ini menjalani meiosis untuk menghasilkan gamet betina yang haploid. Sama juga dengan individu lelaki yang diploid menjalani meiosis untuk menghasilkan gamet jantan yang haploid. Kedua-dua gamet ini akan bergabung melalui persenyawaan untuk menghasilkan zigot yang diploid. Kemudian zigot ini akan berkembang membentuk individu yang baharu. Inilah pembiakan seks. Untuk pembiakan aseks, dia menghasilkan anak tanpa melibatkan penyatuan dua gamet. Dan ini sering berlaku pada tumbuhan dan mikroorganisma. Contohnya, induk yang diploid ini, dia hanya mengalami mitosis untuk menghasilkan dua sel anak yang juga diploid. Baik, mari kita tengok pembiakan aseks. Contoh-contohnya, masih ingat? Mari kita tengok yang pertama adalah belahan dedua. Ini melibatkan pembahagian nukleus dan sitoplasma. Akhirnya, dua sel anak dihasilkan dan kandungan genetik kedua-dua sel anak ini adalah sama dengan induk. Contoh organisma yang menjalani belahan dedua adalah seperti ameba dan paramecium. Kedua adalah pertunasan. Pertunasan ini melibatkan pembentukan tunas dari induk. Kalau kita tengok dalam gambar rajah, tunas ini dibentuk daripada induk, kemudian dia akan kembang dan akhirnya tunas ini dia akan terpisah daripada induk dan membentuk individu yang baharu. Contohnya, yeast dan hydra menjalani pertunasan. Yang ketiga adalah pembentukan spora. Spora terbentuk dalam sporangium. Apabila sporangium ini pecah, spora akan disebarkan oleh angin kerana spora ini kecil dan sangat ringan. Seterusnya, spora ini akan jatuh kepada tempat yang sesuai dan dia akan bercambar dan membentuk individu yang baharu. Contohnya, muko dan paku pakis membiak secara pembentukan spora. Keempat adalah penjanaan semula. Penjanaan semula adalah untuk mengganti bahagian organisma yang hilang akibat kecederaan. Bahagian-bahagian yang tinggal ini akan kembang dan menjadi individu yang baharu. Contohnya, kalau kita tengok dalam gambar rajah, cacing pipih ini
dia dipotong kepada dua bahagian. Bahagian kepala ini kemudian akan tumbuh bahagian yang baharu dan dia akan membentuk organisma yang baharu. Sama juga dengan tapak Sulaiman, juga menjalani penjanaan semula. Dan yang kelima adalah pembiakan vegetatif. Bagi pembiakan vegetatif, dia boleh membiak melalui daun, contohnya setawa. Kita nampak pucuk muda tumbuh terus daripada daun setawa. Selain daripada itu, pembiakan vegetatif juga boleh melalui batang rayap. Contohnya rumput dan stroberi. Anak pokok yang baharu dia tumbuh melalui batang rayap. Dan dia boleh melalui akar. Contohnya halia menghasilkan tunas yang baharu melalui rizom. Bawang pula menghasilkan tunas yang baru melalui berbawang. Bagi keladi menghasilkan tunas yang baru melalui cara umbisi. Dan bagi ubi kentang menghasilkan tunas yang baru melalui tuber. Baiklah kita tengok keperluan pembentukan gamet. Setiap gamet yang haploid ini, dia mempunyai bilangan kromosom yang separuh sahaja daripada induk. Jadi, zigot yang dihasilkan daripada persenyawaan gamet ini akan mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan induknya. Dan ini dapat mengekalkan bilangan kromosom diploid manusia dari satu generasi ke satu generasi. Kalau kita tengok dalam gambar raja di sebelah kanan ini, dewasa ini akan menjalani meiosis untuk menghasilkan gamet-gamet yang haploid sahaja. Kemudian gamet ini akan bercantum melalui persenyawaan dan akan menghasilkan zigot yang diploid. Kemudian zigot ini kembang membentuk individu yang baru lagi. Seterusnya, meiosis juga menghasilkan variasi genetik dalam individu yang baru dan pembentukan gamet memastikan kesinambungan bagi sesuatu spesies. Baiklah kita tengok pembentukan sperma atau yang dipanggil spermatogenesis. Spermatogenesis ini dia membentuk sperma dan berlaku di testis. Apabila seseorang lelaki mencapai akhir balik, testis akan menghasilkan lebih kurang 100 hingga 200 juta sperma setiap hari. Kalau kita tengok gambar raja di sebelah kiri ini merupakan organ pembiakan bagi lelaki. Dan ini adalah testis di mana spermatogenesis berlaku. Baiklah kita tengok struktur untuk sperma. Dia dibahagi kepada 3 bahagian iaitu kepala, bahagian tengah dan ekor. Dalam bahagian kepala, dia mengandungi nukleus. Nukleus ini membawa bahan genetik gamet jantan dan dia akan bergabung dengan gamet betina untuk menghasilkan individu yang baharu. Selain itu, bahagian kepala juga mempunyai akrosom. Akrosom ini mengandungi enzim hidrolisis yang membantu sperma untuk menembusi ovum. Di bahagian tengah terdapat banyak mitokondrion. Mitokondrion ini dia akan membekalkan tenaga bagi sperma untuk bergerak ke dalam tiub fallopian. Dan akhirnya ekor pula membantu sperma untuk bergerak. Semen merupakan cecair dan bercampur dengan sperma. Dalam setiap satu cm padu semen ini akan mengandungi antara 50 hingga 150 juta sperma. Banyak kan? Baik, ini adalah sistem pembiakan lelaki. Yang ini adalah pundi kencing. Ini pula uretra yang menyalurkan urin dan semen keluar daripada badan. Skrotum adalah pundi yang terletak di luar rongga abdomen untuk memegang testis. Dan ini memastikan suhu testis tidak melebihi suhu badan supaya dapat menghasilkan sperma yang lebih sihat.
Bagi vesikel semen pula, dia merembeskan bendalia yang mengandungi nutrien bagi sperma. Kelenjar prostat pula merembeskan cecair susu putih yang meningkatkan pergerakan sperma. Vas deferens adalah tiub yang menghantar sperma ke uretra. Epididymis adalah tempat menyimpan sperma sehingga 2 hingga 3 bulan. Testis pula adalah tempat menghasilkan sperma. Selain itu, dia juga merembeskan hormon testosteron. Dan akhirnya adalah jaka yang menyalurkan urin dan semen keluar. Baik, dalam gambar raja di sini, bahagian kiri ini merupakan keraktan rentas bagi testis dan kita nampak ada banyak lobul-lobul di dalamnya. Setiap testis terdapat 200 lebih lobul di dalamnya dan setiap lobul mengandungi satu atau lebih tubul yang berlingkar-lingkar ini yang dipanggil tubul seminiferus. Spermatogenesis lah yang berlaku dalam tubul seminiferus ini. Kalau kita tengok keraktan rentas tubul seminiferus ini, didapati dia dilapisi oleh sel-sel yang belum lagi mengalami pengkhususan. Sel ini dipanggil sel germa primordium. Sel-sel ini akan menjalani banyak kali mitosis untuk menghasilkan lebih banyak spermatogonium. Kemudian spermatogonium ini dia akan mengalami pertumbuhan menjadi saiz yang lebih besar yang dipanggil spermatosit primer. Dan spermatosit primer ini yang akan mengalami meiosis 1 untuk menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid. Seterusnya, spermatosit sekunder ini dia akan membahagi secara meiosis 2 dan menghasilkan 4 spermatik yang haploid. Dan spermatik ini akan mengalami perbezaan dan pengkhususan untuk menghasilkan sperma. Bagi sperma ini, dia akan menempel ke dalam sel setoli. Sel setoli akan membekalkan nutrien yang diperlukan oleh sperma bagi kematangan dan berkembang. Dan sebelum dia diangkut keluar daripada tubul seminiferus ke epididymis. Jadi, sperma akan dipindah dari epididymis dan bergerak ke tubul vas deferens sebelum dia keluar melalui uretra pada jaka. Baiklah, kita berulang sekali lagi. Bagi proses spermatogenesis, dia bermula daripada sel germa primordium yang terdapat pada tubul seminiferus. Germa primordium ini akan menjalani mitosis dan menghasilkan banyak spermatogonium yang diploid. Kemudian spermatogonium ini akan mengalami pertumbuhan dan membentuk spermatosit primer yang diploid juga. Seterusnya, spermatosit primer ini akan membahagi melalui meiosis 1 dan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid. Dan kedua-dua spermatosit sekunder ini akan teruskan meiosis 2 untuk menghasilkan 4 spermatik yang haploid. Kemudian, 4 spermatik ini akan mengalami perbezaan dan membentuk sperma. Jadi, ini merupakan spermatogenesis. Baiklah, kita tengok macam mana pula dengan pembentukan ovum atau yang dipanggil oogenesis. Oogenesis dia berlaku dalam sepasang ovari. Ovari selain daripada menghasilkan ovum, dia juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan dia bagi oogenesis ini, dia berlain dengan spermatogenesis sebab dia bermula semasa dari perkembangan fetus perempuan di dalam uterus. Okay. Dalam gambar raja ini, kita nampak ini merupakan organ pembiakan bagi perempuan. Dan di sini ovari lah yang berlaku oogenesis.
Di gambar raja yang sebelah kanan ini, dia menunjukkan proses pembebasan ovum daripada ovari. Baik, kita tengok struktur ovum. Struktur ovum terdiri daripada nukleus yang mengandungi bahan genetik bagi gamet betina. Dan dia mengandungi sitoplasma yang mempunyai nutrien untuk pertumbuhan embrio. Dia diselaputi oleh satu lapisan yang dipanggil selaput gel yang melindungi kandungan dalam ovum dan membantu untuk mencegah polispermi. Ini bermaksudnya dia hanya membenarkan satu sperma yang menembusi ovum sahaja. Dan di luarnya terdapat banyak sel folikel yang melindungi kandungan dalam ovum dan juga mengelakkan polispermi. Yang ini merupakan sistem pembiakan perempuan. Okey, ini adalah ovari, ini cervix, bahagian ini adalah faraj, ini adalah uterus dan ini adalah tiub fallopian. Dalam ovari terdapat beberapa peringkat folikel. Peringkat folikel yang pertama adalah folikel primer. Kemudian dia akan kembang menjadi folikel sekunder. Seterusnya dia akan kembang menjadi folikel graft dan seterusnya membentuk corpus luteum. Baik, kalau kita perhatikan gambar raja di sebelah kiri ini, okey, dalam keratan rentas ovari kita ada folikel primer. Kemudian folikel primer ini kembang menjadi folikel sekunder dan folikel graft. Okey, folikel graft dia akan mengalami proses pengovulan dan membebaskan oosit sekunder keluar. Baiklah, kita tengok dalam gambar raja ini menunjukkan keratan rentas dalam ovari. Dan di dalam sini terdapat peringkat pembentukan ovum. Dia bermula daripada oogonium dan berkembang kepada oosit primer. Seterusnya oosit primer ini berkembang menjadi oosit sekunder. Okey, oosit sekunder inilah akan dibebaskan semasa pengovulan. Apa berlaku kepada oosit sekunder jika tiada persenyawaan? Oosit sekunder ini akan terurai sahaja. Okey, kalau berlakunya satu sperma yang berjaya menembusi oosit sekunder ini, okey, jadi oosit sekunder akan kembang menjadi ovum dan persenyawaan berlaku akan membentukkan zigot. Baiklah, kita tengok gambar raja di sebelah kiri ini yang menunjukkan peringkat bagi pembentukan ovum yang bermula daripada sel germa primordium yang diploid dan menjalani banyak kali mitosis untuk membentuk oogonium. Kemudian oogonium ini dia akan mengalami tumbesaran membentuk oosit primer. Okey, semua ini akan berlaku pada peringkat embrio sebelum fetus itu dilahirkan. Okey. Seterusnya oosit primer ini akan menjalani meiosis 1 dan menghasilkan satu sel yang lebih besar yang dipanggil oosit sekunder yang haploid dan satu sel yang lebih kecil yang dipanggil jasad kutub yang haploid. Okey. Seterusnya oosit sekunder ini dia akan menghabiskan atau melengkapkan meiosis 2 selepas persenyawaan dan membentuk satu ovum dan satu jasad kutub. Okey, yang ini berlaku semasa peringkat akhir balik. Di sebelah kanan pula, kita tengok dia adalah peringkat pembentukan folikel. Dia bermula daripada oosit primer yang diploid. Oosit primer yang warna hijau ini dia dilapisi oleh beberapa lapisan sel folikel. Kemudian dia membentuk folikel primer. Okey. Seterusnya oosit primer ini dia menjalani meiosis 1 dan membentuk oosit sekunder.
Okey, sekarang folikel primer berkembang dan membentuk folikel sekunder. Dan akhirnya folikel sekunder berkembang menjadi folikel graft. Okey, selepas berlaku ovulasi, folikel graft akan membentuk corpus luteum. Baiklah kita tengok yang tentang oogenesis. Dia bermula semasa perkembangan fetus lagi. Dia boleh dibahagi kepada 3 fasa. Yang pertama ialah fasa pembahagian, iaitu sel germa primordium membahagi secara mitosis untuk menghasilkan banyak oogonium. Fasa yang kedua adalah fasa pertumbuhan, iaitu oogonium mengalami pertumbuhan membentuk banyak oosit primer. Seterusnya, fasa ketiga adalah fasa kematangan. Fasa kematangan adalah yang oosit primer ini dia akan membentuk oosit sekunder dan seterusnya ovum. Pada peringkat embrio, kira-kira ada 1,000 hingga 2,000 sel germa primordium di dalam ovarinya yang mengalami mitosis untuk menghasilkan oogonium. Kemudian, oogonium ini akan mengalami tumbesaran, menjadi saiz yang lebih besar, membentuk oosit primer yang diploid. Oosit primer ini dia akan dilapisi oleh beberapa lapisan sel folikel dan membentuk folikel primer. Dan oosit primer ini dia akan menjalani meiosis 1 tidak lengkap sehingga ke profasa 1. Semua ini adalah berlaku sebelum seorang bayi perempuan itu dilahirkan. Jadi bayi perempuan yang dilahir itu dia ada berjuta-juta oosit primer di dalam ovarinya. Baik, semasa akhir balik, oleh sebab ada perembesan hormon perangsang folikel atau hormon FSH, dia akan merangsang oosit primer ini membahagi melalui meiosis. Dan setiap bulan, satu oosit primer ini akan teruskan meiosis 1 untuk membentuk oosit sekunder yang haploid dan satu jasad kutub yang haploid. Jasad kutub ini ia akan menjalani meiosis 2 dan menghasilkan 2 lagi jasad kutub. Bagi oosit sekunder yang haploid ini, dia hanya akan meneruskan sehingga meiosis 2 fasa metafasa 2 sahaja. Seterusnya, oosit sekunder ini dia diselaputi oleh beberapa lapisan sel folikel. Jadi sekarang dia panggil folikel sekunder. Bagi folikel sekunder ini, dia akan membesar dan membentuk folikel graft. Dan setiap bulan, hormon perlutein atau hormon LH ini akan merangsang folikel graft untuk meletus dan membebaskan oosit sekunder di dalamnya. Jadi proses ini panggil pengovulan. Oosit sekunder yang haploid ini akan memasuki tiub falopio dan melengkapkan pembahagian meiosis 2 kalau ada satu sperma yang berjaya menembusinya. Kemudian oosit sekunder ini dia akan membentuk ovum dan satu jasad kutub lagi. Jadi persenyawaan dikatakan berlaku apabila percantuman nukleus ovum dengan nukleus sperma berlaku. Baik, kita ulang sekali lagi untuk oogenesis, iaitu pembentukan ovum. Dia bermula daripada oogonium mengalami tumbesaran dan menjadi oosit primer. Oosit primer ini dia akan dilapisi oleh beberapa lapisan sel folikel dan membentuk folikel primer. Seterusnya, oosit primer ini akan menjalani meiosis sehinggalah profasa 1 sahaja. Semua ini berlaku sebelum dilahirkan. Semasa akhir balik, satu daripada oosit primer akan menjadi aktif dan pada masa itu folikel akan berkembang.
Oosit primer yang aktif ini akan meneruskan meiosis 1 untuk membentuk satu sel yang lebih besar panggil oosit sekunder yang haploid. Kemudian satu sel yang lebih kecil dihasil yang dipanggil jasad kutub. Pada masa yang sama, folikel sekunder telah berkembang membentuk folikel graft. Oosit sekunder ini akan menjalani meiosis 2 sehinggalah metafasa 2 sahaja. Apabila pengovulan berlaku, oosit sekunder ini akan dibebaskan. Oosit sekunder akan memasuki tiub falopil dan melengkapkan meiosis 2 jika ada satu sperma yang berjaya menembusinya. Dan dia akan membentuk ovum dan satu jasad kutub lagi. Jadi ini adalah proses bagi oogenesis. Baik, kita bandingkan pembentukan sperma dan ovum. Bolehkah anda fikirkan apa persamaan untuk pembentukan sperma dan ovum? Yang pertama adalah kedua-dua berkembang dari sel epitelium gemar di dalam organ pembiakan. Kedua-dua sel ini mengalami mitosis untuk menghasilkan banyak sel diploid, iaitu spermatogonium dan oogonium. Kedua-dua proses ini mengalami meiosis untuk menghasilkan 4 sel anak haploid. Kedua-dua proses ini melibatkan pertumbuhan dan juga melibatkan proses persenyawaan. Bagi perbezaan pula, tempat pembentukan untuk spermatogenesis berlaku di testis dan oogenesis berlaku di ovari. Bagi gamet yang terhasil, spermatogenesis menghasilkan 4 sperma dan semuanya aktif. Untuk oogenesis pula menghasilkan 1 ovum dan 3 jasad kutub. Dan 3 jasad kutub ini kemudian akan merosot. Dari segi saiz gamet pula, sperma yang dihasilkan adalah bersaiz kecil, manakala ovum adalah bersaiz besar. Dari segi bentuk gamet, sperma mempunyai kepala, badan dan ekor. Bentuknya serupa dengan berudu. Dan ovum pula berbentuk sfera. Dan pergerakan gamet pula, sperma mempunyai ekor untuk berenang. Manakala pergerakan ovum ini dia dibantu oleh silia yang terdapat pada tiub falopil. Seterusnya, bagi pembentukan gamet, spermatogenesis prosesnya berlaku sepanjang hayat selepas akhir balik. Dan pembentukan sperma ini dia berlaku secara berterusan. Bagi oogenesis pula, proses ini berlaku dari peringkat fetus lagi, tetapi dia akan berhenti semasa menopause. Dan pembentukan ovum ini dia berlaku pada setiap kitaran haid sahaja. Dari segi sel epitelium gemar, bagi proses spermatogenesis, dia membahagi untuk menghasilkan spermatogonium. Dan spermatogonium ini berkembang menjadi spermatosit primer. Bagi oogenesis pula, sel epitelium gemar membahagi menghasilkan oogonium dan oogonium ini kembang menjadi oosit primer. Dan akhirnya dari segi hasil, spermatogenesis menghasilkan 2 spermatosit sekunder selepas meiosis 1. Manakala bagi oogenesis pula menghasilkan 1 oosit sekunder dan 1 jasad kutub selepas meiosis 1. Baiklah, kita buat kesimpulan bagi 4.1 pembentukan gamet. Keperluan organisma untuk membiak adalah menghasilkan anak bagi menambah bilangan organisma, menjamin kesinambungan spesies dan jin individu dapat diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Jenis pembiakan yang kita belajar adalah pembiakan seks yang melibatkan persenyawaan gamet jantan dan gamet betina. Satu lagi adalah pembiakan aseks yang tanpa melibatkan penyatuan dua gamet. Keperluan pembentukan gamet.
diperlukan untuk menghasilkan gamet yang mempunyai bilangan kromosom separuh sahaja daripada induk. Dan zigot yang terbentuk daripada persenyawaan akan mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan induk. Jadi ini dapat mengekalkan bilangan kromosom manusia dari satu generasi ke satu generasi. Pembentukan gamet juga akan menghasilkan variasi genetik antara spesies dan dia akan memastikan kesinambungan spesies. Dari segi pembentukan sperma dan ovum dalam manusia, dia bagi spermatogenesis bermula dengan sel germa primordium. Kemudian dia mengalami mitosis menghasilkan spermatogonium. Spermatogonium mengalami pertumbuhan, membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer menjalani meiosis 1 untuk menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Kemudian meiosis 2 berlaku dan menghasilkan 4 spermatik. Spermatik ini akan mengalami perbezaan dan menghasilkan 4 sperma. Bagi oogenesis pula juga bermula dengan sel germa primordium yang mengalami banyak kali mitosis menghasilkan oogonium. Oogonium ini mengalami pertumbuhan membentuk oosit primer. Oosit primer menjalani meiosis 1 sehingga perfasa 1. Semua ini berlaku sebelum dilahirkan. Seterusnya, oosit primer ini akan mengalami meiosis 2 sehingga metafasa 2 semasa akhir balik. Dan dia akan menghasilkan satu jasad kutub dan satu oosit sekunder yang haploid. Kalau satu sperma berjaya menembusi oosit sekunder, dia akan membentuk ovum. Dan jasad kutub ini akan menghasilkan 2 lagi jasad kutub. Dari segi perbezaan dan pembentukan sperma dan ovum, persamaan ialah kedua-dua berkembang daripada sel germa primordium di organ pembiakan dan mengalami mitosis untuk menghasilkan lagi banyak sel diploid. Dia juga mengalami meiosis menghasilkan 4 sel anak haploid dan melibatkan proses pertumbuhan dan persenyawaan. Dari segi perbezaan pula, inilah perbezaannya. Baiklah, kita teruskan dengan bahagian yang terakhir ini iaitu analisis soalan tahun lepas SPM dari tahun 2011 hingga tahun 2019. Bagi kertas 1, didapati setiap tahun dia akan mengeluarkan 3 hingga 5 soalan bagi bab 4 ini. Bagi kertas 2, selain daripada tahun 2013, tahun 2016, hampir setiap tahun ada mengeluarkan soalan bab 4 ini sama ada di bahagian A atau di bahagian B. Bagi tahun 2020 pula, adakah dia akan keluar lagi? Mari kita tengok soalan SPM sebenar bagi 2019 ya. Ini daripada kertas 2 bahagian A. Soalannya begini. Raja 4.1 menunjukkan 2 organisma, organisma A dan organisma B. Berdasarkan Raja 4.1, nyatakan jenis pembiakan bagi setiap organisma. Di sini ada beberapa tips. Bila kita baca, kita gariskan atau bulatkan kata kunci. Kata kunci adalah jenis pembiakan. Kemudian kita perhatikan markah yang diperuntukkan, iaitu 2 markah sahaja. Jadi 2 markah untuk 2 jawapan. Jadi kita tulislah jawapan berdasarkan markah yang dibagi. So untuk soalan ini, kita perlu bagi jawapan yang ringkas sahaja. Baik, kita perhatikan organisma A dan kita dapati
pokok yang baharu, dia terus tumbuh daripada daun tersebut. Jadi ini merupakan pembiakan aseks. Untuk organisma B pula, anaknya adalah anak kucing. Jadi yang kucing ini menjalani pembiakan seks. So dengan senangnya kita dapat 2 markah. Seterusnya untuk sambungan soalan ini, terangkan 2 perbezaan antara jenis pembiakan organisma A dan organisma B. 2 markah juga. Di sini keywords adalah 2 perbezaan dan 2 markah. So tips di sini adalah 1 perbezaan untuk 1 markah. Dan bagi kertas 2 bahagian A, kita jangan gunakan point form untuk jawapan kita. Ingat ya, kita tulis ayat yang lengkap. Dan bagi perbezaan kita gunakan perkataan manakala. Gunakan perkataan manakala. So, kita tulis pembiakan aseks bla bla bla, manakala pembiakan seks bla bla bla. Jadi untuk poin yang pertama, pembiakan seks melibatkan persenyawaan gamet jantan dan gamet betina. Manakala pembiakan seks tidak melibatkan penyatuan 2 gamet. Poin yang kedua, kita boleh dapat tips daripada raja. Kita tengok raja ini. Yang dibulatkan adalah anaknya lah. So, kita nampak organisma A, anaknya sama kan? Bagi organisma B, anak kucing itu dia lain daripada induknya sebab dia ada jalur. So inilah tips kita daripada gambar. So, anak yang terhasil daripada pembiakan seks berbeza daripada induk, manakala anak yang terhasil daripada pembiakan aseks seiras dengan induk dari segi genetik. Jadi inilah tips untuk menjawab soalan struktur. Dan kita akan dapat 2 markah. Baiklah, dengan ini saya mengakhiri video saya. Terima kasih untuk menonton video saya. Jika suka, sila klik like dan subscribe untuk video saya di YouTube UP Classroom. Sekian, terima kasih.